Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya maka kita masih lagi hidup dalam wilayah iman, Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya untuk memohon ampun kepadanya akan dosa yang telah kita lakukan di masa lalu, sama ada yang nyata ataupun tidak nyata. Baik. Pada kali ini saya ingin mengupas satu isu, isu yang sangat viral di laman maya pada masa ini, iaitu mengatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah tetapi kalam Nabi Muhammad. Ya, mereka mengatakan Allah Ta'ala itu berkalam, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Maka mana mungkin ia menjadi berhuruf dan bersuara? Maka Quran ini adalah kalam Muhammad, dakwah mereka. Jadi saya ingin menjelaskan tentang isu ini dan membetulkan salah faham, salah fakta tentang hal yang tersebut. Baik. Sifat kalam adalah salah satu dari sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya berkata-kata Tuhan dengan tidak bermulut dan tidak bersuara, dan sebagainya, sebagaimana berkata-kata makhluk. Hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada, yang qadim lagi azali, berdiri pada zat dengan dia, menunjukkan apa-apa yang diketahui oleh ilmunya. Maknanya kalam Allah Ta'ala itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Tidak seperti makhluk. Berhuruf dan bersuara, ada perkataan, ada mulut, ada lidah. Allah Ta'ala berkalam tidak begitu. Tidak ada mulut, tak ada lidah, tidak ada huruf dan tidak bersuara. Ia qaim dengan zatnya, iaitu zatiah, iaitu tidak bercerai dengan zatnya. Qadim lagi azali, tidak ada permulaan. Dengan arti kata yang lain, tidaklah dikata semalam Allah Ta'ala itu berkalam, hari ini baru semalam tidak, Allah Ta'ala tidak berkalam, hari ini baru berkalam. Tidak begitu. Itu mustahil. Maka ia menunjukkan atas yang wajib. Takluk sifat kalam ini takluk dalalah, iaitu takluk menunjukkan, iaitu pertama menunjukkan yang wajib atas firman-Nya seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, anallahu la ilaha illa ana, akulah Tuhan, tiada Tuhan melainkan aku. Surah Taha ayat 14. Artinya Allah Taala menunjukkan bahawa dirinya itulah Tuhan, tiada Tuhan melainkan dia. Dan menunjukkan pada yang mustahil seperti firman-Nya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha salisu salasah. Berkata orang Nasrani bahawasanya Allah Ta'ala itu yang ketiga daripada tiga. Surah Al-Ma'idah ayat 73. Yang ini Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita perkara yang mustahil bagi dirinya. Seperti dakwa orang Nasrani, Tuhan Allah Ta'ala itu satu daripada tiga. Maknanya Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita, menyatakan bahawa itu mustahil baginya. Baik. Dan yang harus seperti firman Tuhan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Iaitu bermula Allah yang menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Surah Asy-Syaffat ayat 96. Yang ini Allah Ta'ala menunjukkan bahawa dialah mencipta kita dan perbuatan kita. Dia boleh mencipta kita dan dia boleh juga tidak menciptakan kita. Iaitu harus baginya ataupun sifat yang jaiz. Baik. Kalam Allah Ta'ala ni satu je. Dia tak berbilang-bilang. Satu je pada zat dia. Tetapi ia menunjukkan banyak pada perkara yang ditunjukkan. Seperti tadi, yang mustahil, yang dia menunjukkan pada perkara yang wajib bagi dia, yang mustahil baginya dan harus baginya. Dan juga menunjukkan perkara yang suruh dan tegah. Apabila dia mewajibkan kita solat, maka dinamakan suruh atau amal. Dan jika ia mengharamkan kita berjudi, dinamakan tegah ataupun nahyu ataupun nahi. Dan juga menyatakan tentang riwayat-riwayat seperti riwayat Fir'aun, riwayat Nabi-Nabi terdahulu. Itu dinamakan khabar, iaitu cerita. Dan jika ia berjanji, dinamakan janji baik, dinamakan wa'ad. Ini janji balasan baik. Jika kita mentaati perintahnya, maka dijanjikan dengan balasan baik. Dan jika kita melanggar larangannya, diberikan ugutan, dinamakan wa'ud, janji balasan siksa. Baik. Itulah kalam Allah.
dan takluknya. Baik. Apabila kita katakan kalam Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara, bagaimanakah ia boleh menjadi Quran? Ya. Sedangkan Quran itu berlafaz, huruf dan bersuara. Ada ayatnya, ada hurufnya. Dia begini, ya. Baik. Maksud kalam nafsi itu seperti mana saya katakan tadi, iaitu kalam zatiah, yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Qaim dia dengan zatnya. Qaim dia dengan zatnya, ya. Baik. Macam mana kita nak memahami bahawa kalam nafsi itu boleh menjadi berhuruf dan bersuara, menjadi Quran? Ya. Kalam nafsi Allah Ta'ala itu, dia zatiah pada zatnya. Zatiah pada zatnya, tidak bercerai tanggal, ya. Maka Allah Ta'ala menciptakan kalam nafsi zatiahnya itu menjadi huruf, kemudian dicipta menjadi ayat, menjadi ayat. Maknanya apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita, yang nafsi pada zatiah tu, yang nak disampaikan kepada Nabi Muhammad, yang zatiah pada zatnya, yang nafsi, maka dia jadikan huruf, kemudian dijadikan ayat. Maka disimpan ayat ini di Lauh Mahfuz, di Lauh Mahfuz, ya. Kerana Allah Ta'ala dengan ilmunya, ia mengetahui apa yang dia akan kalamkan, ya. Kemudian dia mencipta kalam itu dan disimpan di Lauh Mahfuz, ya. Maka malaikat Jibril mengambil kalam tersebut di Lauh Mahfuz, mengambil kalam tersebut di Lauh Mahfuz. Kemudian Jibril membawa kepada Nabi Muhammad dan membacakan kalam tersebut kepada Nabi Muhammad, ya. Dan Nabi Muhammad menakalkan ia ataupun membacakan ia kepada para sahabat. Kemudian pada zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, disuratkan menjadi mushaf. Ya, itu maksudnya, ya. Maksudnya kalam zatiah Allah Ta'ala cipta menjadi huruf bersuara, disimpan di Lauh Mahfuz, kemudian Jibril mengambil kalam tersebut dan dibawakan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad dibacakan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat, dan para sahabat kemudiannya menyuratkan kepada, jadilah mushaf. Jadilah Al-Quran yang kita baca, yang Nabi Muhammad baca, yang kita baca hari-hari. Baik. Bagaimana untuk memahamkan hakikat ini? Sebab untuk mengambil kias atau mengambil contoh kepahaman. Baik. Hal ini kita boleh lihat pada diri kita, ya. Kerana Allah Ta'ala telah berkata, dan pada diri kamu, mengapa kamu tidak lihat? Mengapa kamu tidak mengambil contoh faham? Tetapi ini bukan hakikat. Ini adalah contoh mudah faham, ya. Sebab untuk membuka minda kita memahami bagaimana kalam nafsi itu boleh menjadi kalam lafzi. Baik. Ya. Gerak hati kita, apabila kita nak melakukan sesuatu, sebelum itu mesti ada gerak hati. Gerak hati kita itu tidak berhuruf dan tidak bersuara, hanya gerak hati. Contohnya, jika kita nak pergi ke rumah anak kita di suatu tempat yang jauh, ya, tergerak hati kita nak pergi pada minggu depan. Tergerak hati kita, tak ada huruf, tak ada suara. Kita tak kata, aku nak pergi pada rumah aku, anak aku minggu depan. Tak ada. Kita gerak hati, kita nak pergi. Itu maksudnya kalam nafsi. Kemudian kita ambil handphone, kita tulis. Zainab, ayah nak pergi ke rumah kamu minggu depan. Kita tulis. Maka bila kita dah tulis, itu maksudnya kalam nafsi yang pada zatiah kita ni, zatiah tubuh kita ni, kita tulis menjadikan huruf dan bersuara dan berayat. Kita simpan di dalam handphone. Kemudian kita send melalui WhatsApp. Ya, send melalui WhatsApp, dan anak kita akan baca di rumah dia. Contoh ni di Johor Bahru lah, contoh ni dia akan baca. Maka apabila kita send itu, internet bawa. Ya. Kemudian anak kita baca. Bila anak kita baca, itulah maksud kalam lafzi, ya, yang dibaca oleh anak kita. Kemudian anak kita simpan, save dalam handphone. Maknanya disimpan, di-save dalam handphone dia untuk dibaca pada bila-bila masa. Itulah contoh untuk kita memahami
bahawa gerak hati kita itu adalah kalam nafsi zatiah Allah Ta'ala. Contoh untuk mudah faham. Tapi bukan hakikat. Bukan hakikat sebab kita ni baru. Kemudian kita ambil handphone, kita tulis. Mana jari kita ini adalah kalam. Handphone kita itu adalah mahfuz, lauh mahfuz. Kita tulis gerak hati kita menjadi ayat, kita tulis pada handphone. Itulah contoh Allah Ta'ala menciptakan kalam nafsi zatiah dia itu menjadi ayat. Kemudian disimpan di lauh mahfuz. Contohnya jari kita itu kalam, handphone itu lauh mahfuz, disimpan. Kemudian kita send. Kita send dibawa oleh internet. Send melalui WhatsApp, dibawa oleh internet. Maka itulah contoh ibarat Jibril mengambil lapas kalam lafzi itu di lauh mahfuz itu dibawa kepada Nabi Muhammad. Apabila anak kita baca, itulah ibarat contoh Jibril membacakan kepada anak Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad membacakan, menakalkan kalam tersebut. Contohnya apabila anak kita membaca, anak kita beritahu kepada anak-anak cucu kita, besok atuk kamu akan datang sini. Maksudnya itulah contoh Nabi Muhammad menakalkan kalam Allah Ta'ala itu kepada para sahabat. Itu contoh untuk kita memudahkan faham, tetapi bukan hakikat. Maka demikianlah kalam nafsi Allah Ta'ala menjadi kalam nafsi yang kita baca hari-hari. Baik. Adakah Nabi Muhammad membacakan kalam Allah, innani anallahu la ilaha illa ana, menunjukkan Nabi Muhammad itu mengaku Tuhan? Tidak. Kerana apabila kita telah faham bahawa kalam Quran itu adalah kalam lafzi yang berasal dari kalam nafsi, bermakna Nabi Muhammad hanya menakalkan firman Allah yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itulah Tuhan. Allah Ta'ala berkata, menunjukkan bahawa dialah Tuhan, tiada Tuhan melainkan dia. Kemudian dikalamkan menjadi lafzi dan Nabi Muhammad hanya membacakan sahaja. Begitu juga kalau kita ni seluruh berbilion-bilion umat Islam di atas dunia ini membaca kalam tersebut, mereka tidak akan menjadi Tuhan dan mereka tidak sekali-kali mengaku Tuhan. Tidak. Dan apakah apabila kita membaca Quran itu kita masuk dalam Quran? Tidak. Tidak. Kita hanya membacakan, kita tidak akan masuk ke dalam Quran itu. Gitu. Baik. Apakah beza antara Quran dengan Zabur, Taurat dan Injil? Sedangkan semua itu adalah kalam Allah. Kalam Allah. Bezanya begini untuk kita mudahkan faham. Hakikat yang Allah Ta'ala nak sampaikan itu adalah sama, tetapi berbeza lafaz. Apabila telah menjadikan nafsi, menjadikan lafzi, Allah Ta'ala menciptakan mengikut lafaz-lafaz kaum-kaum yang tertentu, mengikut bangsa-bangsa tertentu. Contohnya, kalau Pinang, kalau Pinang dalam bahasa Melayu, Faufal. Pinang itu dalam bahasa Melayu, Faufal dalam bahasa Arab, dan Safri dalam bahasa Hindu. Contohnya begitu. Maknanya kalau sesuatu yang Allah Ta'ala nak turunkan dalam bahasa Arab, dan dia menggunakan bahasa Arab, tetapi barang yang satu dalam bahasa Ibrani, dia berlainan daripada bahasa Arab, tapi barang yang satu. Begitu. Contohnya kalau kita tentang bola lah, dalam bahasa Melayunya bola, dalam bahasa Inggerisnya ball, begitu dia barang yang satu, cuma dilapaskan mengikut bangsa-bangsa yang tertentu, gitu. Maka dia panjang lagi tentang menceritakan sifat kalam ini, dengan kata lain, kalam lafzi ini adalah menunjukkan akan kalam nafsi pada zatiah Allah Ta'ala. Ia adalah manifestasi tentang kalam nafsi. Umpama contoh, bayang-bayang menunjukkan adanya ampunnya bayang-bayang. Bayang-bayang kita tu bentuknya sama je. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Jadi
kita ni pun sama, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Ya. Maknanya bayang-bayang itu menunjukkan kita. Bentuk bayang-bayang itu menunjukkan bentuk kita. Demikianlah contoh untuk mudah faham. Kalam lafzi itu menunjukkan akan kalam nafsi pada zati Allah Ta'ala. Ya, maknanya apabila kalam lafzi itu menyatakan innani anallahu la ilaha illa ana, maka itulah nafsinya pada zati Allah Ta'ala. Ya. Baik. Maka batallah kalam-kalam orang yang mengatakan Al-Quran itu bukan firman Allah. Bukan firman Allah. Maka hukumnya mereka itu sesat, lagi menyesatkan. Ya, kerana memfitnah Allah Ta'ala dan memfitnah Nabi Muhammad SAW. Ya, ya. Tidak sekali-kali apabila Nabi Muhammad menakalkan kalam Allah, baginda menjadi Allah. Ya. Contoh tadi seperti yang saya katakan tadi, apabila Nabi Muhammad membaca kalam Allah, innani anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya akulah Tuhan, tiada Tuhan melainkan aku. Baginda tidak sekali-kali menjadi Tuhan, dan baginda tidak sekali-kali mendakwa baginda adalah Tuhan. Baginda hanya menakalkan firman Allah yang menunjukkan dalalahnya adalah perkara yang wajib baginya, iaitu dialah Tuhan, tiada Tuhan melainkan dia. Seperti saya katakan tadi, apabila kita membaca Quran, tidaklah kita mengaku kita ni Tuhan. Tidaklah kita menjadi Tuhan. Ya, perkara ini hendaklah difaham dengan sebaik-baiknya. Ya. Okey, sekianlah dulu. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.